Salam sejahtera diucapkan kepada penyelia saya Prof. Dr. Muhammad Yusof Maskat dan para pensyarah. Nama saya Lok Siu Shin dan saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan vacuum dan tempoh penyimpanan terhadap ciri-ciri fiziko-kimia keropok ikan. Seperti yang diketahui, pembungkusan vacuum merupakan satu teknik yang membuangkan udara dalam bungkusan sebelum dikedap. Pembungkusan vacuum dapat mencipta satu keadaan vacuum dengan membuang oksigen di sekitar produk makanan. Antara kebaikan pembungkusan vacuum ialah memberi perlindungan kepada produk makanan seperti penghapusan oksigen dan pencegahan pengoksidaan, pemeliharaan rasa, kawalan kelembapan serta pencegahan kulat dalam produk makanan. Namun, pembungkusan vacuum mempunyai kelemahan juga, iaitu kekurangan daya tahan terhadap kerosakan mekanikal pada produk, terutamanya bagi produk yang rapuh seperti keropok. Seterusnya, keropok ikan merupakan sejenis produk makanan tradisional bagi negara-negara di Asia Tenggara. Keropok merupakan produk makanan ringan berasaskan ikan dan mempunyai komposisi protein serta komponen kanji yang tinggi. Tetapi, keropok ikan mudah terdedah kepada kerosakan akibat kehadiran oksigen dan wap air dalam bungkusan. Keropok ikan yang tidak diberi lapisan pelindung seperti pembungkusan akan mengalami penurunan dari segi kerangupan yang disebabkan oleh peningkatan kandungan air serta berlaku ketengikan dengan cepat kerana pengoksidaan yang berlaku akibat ketersediaan oksigen dan cahaya. Sebenarnya, produk makanan yang rapuh tidak sesuai untuk menggunakan kaedah pembungkusan vacuum kerana produk mudah hancur dari segi rupa bentuk. Semasa proses pembungkusan vacuum dijalankan, tekanan di dalam bungkusan akan dikurangkan. Apabila tekanan di dalam bungkusan menjadi rendah, tekanan di luar bungkusan yang lebih tinggi akan memambatkan produk makanan dan menjejaskan rupa bentuk asal produk tersebut. Jadi, kaedah pembungkusan vacuum dengan menggunakan bekas di aplikasi bagi melindungi dan mengelakkan produk makanan yang rapuh daripada berubah bentuk. Dalam kajian ini, persoalan yang ingin diketahui ialah adakah ciri-ciri fiziko-kimia keropok ikan akan dijejaskan oleh masa vacuum dan tempoh penyimpanan yang berbeza. Hipotesis dalam kajian ini ialah penggunaan masa vacuum dan tempoh penyimpanan yang berbeza dalam pembungkusan vacuum menggunakan bekas akan mempengaruhi ciri-ciri fiziko-kimia keropok ikan. Seterusnya, objektif kajian ialah menentukan kesan masa vacuum dan tempoh penyimpanan yang berbeza dalam pembungkusan vacuum menggunakan bekas ke atas ciri-ciri fiziko-kimia keropok ikan. Dalam kajian ini, antara bahan yang digunakan termasuklah keropok ikan kering, minyak masak, bekas makanan jenis polipropilena, beg pembungkusan jenis polyamida dan alat penebuk lubang. Selepas itu, kaedah kajian dimulakan dengan penyediaan bekas makanan. Pertamanya, bekas makanan jenis polipropilena ditebuk 30 lubang yang mengelilingi di bahagian sisi bekas dengan menggunakan alat penebuk lubang. Langkah yang kedua ialah proses penggorengan keropok ikan. Keropok ikan kering dimasukkan ke dalam minyak pada suhu 180 darjah Celsius serta digoreng selama 20 saat. Kemudian, sebanyak 35 gram keropok ikan ditimbang dan dimasukkan ke dalam bekas makanan berlubang dan seterusnya dikedap secara vacuum. Dalam proses pembungkusan vacuum, masa vacuum yang berbeza iaitu 3, 4 dan 5 saat digunakan bagi mewakili tahap vacuum yang berbeza. Bagi masa vacuum 0 saat, ialah dikedap dengan menggunakan mesin pengedap biasa dan tidak melalui proses vacuum. Semasa proses pembungkusan dilakukan, analisis tekanan vacuum dijalankan untuk menilai tahap vacuum maksimum yang boleh dicapai bagi masa vacuum yang berbeza. Kemudian, semua sampel yang telah siap dibungkus disimpan mengikut tempoh penyimpanan yang telah ditetapkan pada suhu bilik. Apabila tempoh penyimpanan telah sampai, sampel keropok ikan dikeluarkan dan menjalani analisis fiziko-kimia termasuk daya pematahan, warna, nilai PV dan TBAS. Untuk bahagian analisis statistik,
Data yang diperolehi daripada analisis fizikokimia dianalisis dengan menggunakan perisian statistikal SPSS. Ujian statistikal yang digunakan ialah ANOVA diikuti dengan ujian post hoc Duncan's Multiple Range Test. Seterusnya ialah bahagian hasil dan perbincangan kajian. Untuk analisis tekanan vacuum, jadual 1 menunjukkan nilai purata tekanan vacuum pada masa vacuum yang berlainan. Berdasarkan jadual 1, didapati bahawa bacaan tekanan vacuum semakin menurun secara signifikan apabila masa vacuum meningkat dari 0 saat ke 5 saat. Dalam analisis ini, tekanan vacuum yang boleh dicapai ialah berdasarkan masa vacuum yang digunakan semasa proses pembungkusan vacuum. Hal ini kerana mesin pembungkusan vacuum berfungsi untuk mengosongkan udara di dalam beg pembungkusan dan menyebabkan tekanan menjadi lebih rendah. Jadi, semakin lama masa pemprosesan vacuum adalah lebih baik dari segi kualiti vacuum dan pembungkusannya. Hal ini kerana udara ambien mengandungi kira-kira 20.9% oksigen dan perlakuan tekanan rendah dapat menurunkan kandungan oksigen dalam proses pembungkusan vacuum. Oksigen dari udara yang terperangkap di dalam bungkusan akan menyebabkan penolakan produk kerana masalah ketengikan yang disebabkan oleh pengoksidaan lipid. Oleh itu, dengan penggunaan tekanan rendah dalam proses pembungkusan vacuum, kandungan oksigen dalam bungkusan dapat dikurangkan dan produk makanan dapat dilindungi daripada ketengikan oksidatif. Analisis yang seterusnya ialah daya pematahan. Jadual 2 menunjukkan nilai purata daya pematahan bagi sampel keropok ikan yang dikedap pada masa vacuum dan disimpan dengan tempoh penyimpanan yang berlainan. Untuk tempoh penyimpanan selama 15 hari, masa vacuum 0 saat menunjukkan peningkatan daya pematahan yang lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Daya pematahan yang tinggi mungkin disebabkan oleh penyerapan wap air yang akan melincir mikrostruktur keropok dan meningkatkan kelihatan keropok. Sebaliknya, untuk tempoh penyimpanan selama 30 dan 45 hari, penggunaan masa vacuum 5 saat menunjukkan daya pematahan yang lebih rendah secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Hal ini kerana penggunaan kaedah pembungkusan vacuum tidak hanya menghilangkan udara tetapi juga mengeluarkan kelembapan daripada bungkusan. Jadi, penggunaan masa vacuum 5 saat mempunyai kandungan lembapan yang lebih rendah dalam bungkusan dan menunjukkan daya pematahan yang lebih rendah. Dari segi faktor masa vacuum, keropok ikan yang dikedap dengan masa vacuum 0 saat menunjukkan peningkatan daya pematahan secara signifikan berbanding dengan sampel kawalan sepanjang tempoh penyimpanan selama 45 hari. Bagi masa vacuum selama 3, 4 dan 5 saat pula, sampel menunjukkan peningkatan daya pematahan yang signifikan selepas 15 hari tempoh penyimpanan. Apabila tempoh penyimpanan semakin meningkat, peningkatan daya pematahan disebabkan oleh penyerapan kelembapan dan mengakibatkan keropok menjadi liat lalu sukar untuk dipatahkan. Bagi analisis warna pula, jadual 3 menunjukkan nilai purata warna bagi sampel keropok ikan yang dikedap pada masa vacuum dan disimpan dengan tempoh penyimpanan yang berlainan. Dengan merujuk kepada jadual, didapati bahawa nilai kecerahan bagi keropok ikan tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan berbanding dengan sampel kawalan dari segi faktor masa vacuum dan tempoh penyimpanan. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan masa vacuum dan tempoh penyimpanan yang berbeza tidak memberi kesan terhadap nilai kecerahan keropok ikan. Untuk nilai kemerahan dan kekuningan pula, didapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara sampel dari segi tempoh penyimpanan apabila masa vacuum yang berbeza digunakan, kecuali sampel kawalan menunjukkan nilai kemerahan dan kekuningan yang lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Hal ini kerana sampel kawalan merupakan sampel yang terus dianalisis selepas siap digoreng tanpa menjalani proses pembungkusan vacuum dan tanpa penyimpanan. Dari segi faktor masa vacuum, hanya sampel keropok ikan yang dikedap pada masa vacuum 0 saat dan disimpan selama 15 hari
yang menunjukkan nilai kemerahan yang lebih rendah secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Hal ini mungkin disebabkan nilai kemerahan keropok ikan telah dipengaruhi semasa proses penggorengan atau pendedahan sampel kepada cahaya di persekitaran yang tidak seragam semasa penyimpanan. Untuk nilai kekuningan pula, didapati bahawa sampel keropok ikan menunjukkan nilai kekuningan yang lebih rendah secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain pada masa vacuum kosong dan 3 saat sepanjang tempoh penyimpanan selama 45 hari. Untuk sampel yang dikedap pada masa vacuum selama 4 saat pula, keropok ikan menunjukkan nilai kekuningan yang lebih rendah secara signifikan selepas tempoh penyimpanan selama 15 hari. Secara keseluruhannya, didapati sampel keropok ikan yang dikedap dengan masa vacuum 5 saat tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan dari segi warna sepanjang tempoh penyimpanan selama 45 hari. Seterusnya, untuk analisis nilai peroksida keropok ikan, Raja 1 menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan PV berbanding dengan sampel kawalan yang segar digoreng tanpa menjalani proses pembungkusan vacuum dan tanpa penyimpanan. Berdasarkan Raja 1, didapati pada hari ke-15 dan hari ke-30, terdapat penurunan perubahan peratusan nilai serapan PV secara signifikan bagi masa vacuum 4 dan 5 saat. Hal ini mungkin disebabkan jumlah udara yang terdapat dalam bekas makanan berlubang adalah lebih sedikit apabila menggunakan masa vacuum selama 4 dan 5 saat berbanding dengan sampel yang lain. Jadi, kebarangkalian ketenyikan oksidatif dapat dikurangkan bagi keropok ikan yang dikedap dengan masa vacuum yang lebih tinggi. Dari segi faktor masa vacuum, didapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan bagi setiap masa vacuum yang digunakan kecuali sampel kawalan menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan PV yang paling rendah secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Keadaan ini boleh dijelaskan dengan sampel kawalan yang digunakan dalam kajian ini ialah sampel yang segar dan terus dianalisis selepas siap digoreng tanpa menjalani proses pembungkusan vacuum dan tanpa penyimpanan. Apabila tempoh penyimpanan semakin meningkat, penggunaan masa vacuum yang berbeza tidak menunjukkan perubahan peratusan yang signifikan mungkin kerana tempoh penyimpanan selama 30 hari terlalu singkat untuk analisis perubahan nilai peroksida. Berdasarkan perubahan peratusan nilai serapan PV, perubahan yang lebih rendah berlaku apabila masa vacuum yang tinggi digunakan dan kebarangkalian ketenyikan oksidatif adalah lebih rendah. Untuk analisis nilai bahan reaktif asid thiobarbiturate T-bars, Raja 2 menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan T-bars berbanding dengan sampel kawalan. Dengan merujuk kepada Raja 2, didapati bahawa penggunaan masa vacuum 4 dan 5 saat menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan T-bars yang lebih rendah secara signifikan pada hari ke-15 berbanding dengan sampel yang lain. Bagi tempoh penyimpanan selama 30 hari, masa vacuum kosong saat menunjukkan perubahan peratusan yang lebih tinggi secara signifikan manakala masa vacuum 5 saat menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan T-bars yang lebih rendah secara signifikan berbanding dengan sampel yang dikedap pada masa vacuum 3 dan 4 saat. Hal ini mungkin disebabkan semakin lama masa vacuum digunakan, lebih sedikit oksigen dalam bungkusan lalu menyebabkan pengoksidaan yang lebih rendah. Untuk tempoh penyimpanan selama 45 hari pula, hanya sampel yang dikedap pada masa vacuum kosong saat sahaja yang menunjukkan perubahan peratusan yang lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Jangka masa yang lama mungkin telah mengoksidakan sebahagian besar lipid lalu menyebabkan perbezaan yang tidak signifikan di antara masa vacuum 3, 4 dan 5 saat. Seterusnya, dari segi faktor masa vacuum, sampel keropok ikan yang dikedap pada masa vacuum kosong saat menunjukkan peningkatan perubahan peratusan nilai serapan T-bars yang semakin tinggi secara signifikan apabila tempoh penyimpanan semakin meningkat berbanding dengan sampel yang lain.
Untuk penggunaan masa vacuum 3 saat pula, sampel pada hari ke-15 dan ke-30 menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan T-bars yang lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan sampel kawalan, manakala sampel keropok ikan pada hari ke-45 menunjukkan perubahan peratusan nilai serapan T-bars yang lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan sampel yang lain. Apabila masa vacuum 4 saat digunakan, sampel keropok ikan hanya menunjukkan peningkatan perubahan peratusan nilai serapan T-bar secara signifikan pada hari ke-30 dan ke-45 berbanding dengan sampel yang lain. Bagi masa vacuum 5 saat pula, sampel menunjukkan peningkatan perubahan peratusan nilai serapan T-bar yang mendadak secara signifikan pada hari ke-45. Peningkatan nilai serapan T-bars boleh dikaitkan dengan jumlah lipid yang terdapat pada produk makanan dan kaedah pembungkusan dengan adanya oksigen yang boleh mengakibatkan ketengikan oksidatif serta tempoh penyimpanan yang semakin meningkat. Pada masa vacuum 0 dan 3 saat, peningkatan perubahan peratusan nilai serapan T-bars yang signifikan bermula dari hari ke-15 hingga hari ke-45 mungkin disebabkan lebih banyak oksigen dalam bungkusan lalu menyebabkan pengoksidaan yang lebih tinggi. Untuk masa vacuum 4 dan 5 saat yang menunjukkan perbezaan signifikan selepas 15 hari penyimpanan mungkin kerana kandungan oksigen yang lebih rendah disebabkan oleh aras vacuum yang lebih tinggi. Secara kesimpulannya, masa vacuum dan tempoh penyimpanan yang digunakan dalam kaedah pembungkusan vacuum menggunakan bekas akan mempengaruhi ciri-ciri fiziko-kimia keropok ikan. Penggunaan masa vacuum 5 saat dalam proses pembungkusan vacuum memberi perlindungan yang paling baik kepada sampel keropok ikan kerana tahap vacuum yang lebih tinggi boleh dicapai. Jadi, kaedah pembungkusan separa vacuum menggunakan bekas makanan berlubang dapat memberi perlindungan dari segi rupa bentuk dan ciri-ciri fiziko-kimia kepada keropok ikan. Antara cadangan yang boleh dilakukan bagi mempertingkatkan keberkesanan kajian ini termasuklah analisis kandungan kelembapan, pemanjangan tempoh penyimpanan, penggunaan penyerap oksigen dan penyerap lembapan, serta analisis sensori. Berikut merupakan rujukan dalam kajian ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.